Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. So, hari ini kita nak bincangkan tentang past years yang korang dah cuba buat. Okay, yang korang buat tu adalah pada tahun 2021 punya past years, soalan sebenar exam. Okay, so apa nama ni, sebaiknya lah kan, sebaiknya saya memang minta untuk korang cuba buat dulu. Kalau salah tak apa, at least kita tahu, kita dah tengok soalan, kita dah tahu level dia macam mana dan kita tahu yang kita tak tahu. Itu penting. Kan? Jangan nanti sampai kesudah kita tak tahu yang kita tak tahu, itu bahayalah. Okay, so ada pun kalau mana-mana soalan yang especially bahagian part B yang mana yang ramai yang tak dapat jawab, sangkut apa semua, don't panic. Okay, masih ada masa untuk korang revise insya-Allah. Okay, baik, so kita terus mulakan dengan soalan yang pertama. So masing-masing sila standby dengan hasil kerja masing-masing, kita akan comparekan jawapan. Saya akan skip beberapa solution, beberapa step yang mudah, okay, untuk menjimatkan masa. Okay, tapi sebelum tu korang dah nampak kan yang saya punya share screen ni? Okay, alright. So kita tengok ke soalan yang pertama. Okay, by the way dia ada part A dan part B. Part A ini secara umum part A ini dia ada CLO1. CLO1 ni dia asas lah sebenarnya. Okay, so dan bahagian part B pula. Okay, so part B kita ada altogether 75 markah dan level dia adalah level CLO3. So CLO3 ni level dia tu mencabarlah. Dia tak direct seperti part A. Okay, adapun kita ada dua bahagian tetapi dalam exam pelajar wajib menjawab kedua-dua part tersebut. Tak boleh contohnya nak score part A sahaja and then tak jawab part B. Tak boleh macam tu. Okay, sebab dia ada peratus-peratus je lah kalau saya tak silap dia punya pemakahan dia. Okay, so kita tengok ke soalan yang pertama. Telah diberi satu gambar rajah yang ada graf. So soalan A dia kata nyatakan limit fx as x is approaching 1 from the left, from the right, dan lepas tu determine limit fx as x is approaching to 1. Okay, so kita tengok soalan ni. Saya zoom sikit dia punya graf ni. Hopefully korang nampak dengan jelas. Ini x is equals to 1. Kita nak tengok mana yang menghampiri x equals to 1 daripada kiri, contoh. So inilah graf dia daripada kiri. Kan? Dan daripada kiri nilai dia adalah 8. So kita akan tuliskan kat sini. So limit fx as x is approaching to 1 from the left is equal to 8 lah. Dan tengok pula limit of fx as x is approaching 1 from the right. Tengok pula dia punya graf ini. So menghampiri satu daripada kanan, kita ada graf yang ini. Okay, so nilai dia adalah negative 1. Okay, so dia tak sama kiri dan kanan, maka limit, okay, so limit fx as x is approaching to 1 ini is actually does not exist. Okay, so boleh tandakan, so ini terus dapat satu markah dan satu markah. Kalau limit tu dia tak sama kiri dan kanan, maka limit tersebut sebenarnya does not exist. Okay, kita terus tengok yang soalan B pula. Kali ni dia kata nyatakan limit fx as x is approaching to 5 from the left, from the right, dan tentukan limit x approaching to 5 saja. Kalau kita perhatikan graf ini betul-betul, okay, so ini x menghampiri 5 daripada kiri, iaitu nilai dia 7. X menghampiri 5 daripada kanan pun 7 juga dia punya Y value dia. So dia sama kiri dan kanan. Okay, so kita tengok pergerakan graf tu. So kita ada limit of fx as x is approaching to 5 from the left. Jawapan dia adalah 7.
So limit fx as x is approaching to 5 from the right is also 7. Maka therefore limit untuk fx as x is approaching to 5, jawapan dia adalah 7. Ada yang saya tengok di JC yang korang submit, ada yang kata limit fx x approaching to 5 tu exist. So kalau exist tu jawapan tu dia tak tepat lah. Kan? Ada beberapa yang jawab macam tu. Dia memang exist tapi kita nak nilai dia berapa. Itu isu dia. Okay, so bila kita tandakan sini satu markah dan this one satu markah lah. So soalan satu ini altogether akan dapat 6 markah lah daripada 25 jumlah markah yang ada untuk part A. Okay, so setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Kalau tiada boleh respon tiada? Tiada ke? Okay, so tak ada. Boleh kita teruskan ke soalan nombor 2? Semua orang? Boleh sir. Okay, boleh Baik, kita terus pergi ke soalan nombor 2, masih berkaitan limit. Okay, ini adalah properties of limit ni sebenarnya. So kita kena tahulah properties of limit. Okay, saya kecilkan sikit. Okay, so basically sekarang ini kita ada limit. Okay, so limit of fx tambah 2x square over gx as x is approaching to 2. Yang saya tengok di GC rata-rata boleh buat soalan ni sebenarnya. Cuma cara penulisan jawapan tu mungkin kurang sempurna. Okay, ingat saya bukan pemeriksa bukan nak tengok final answer sahaja. Kita orang membaca matematik. Okay, kebiasaannya pelajar ni dia lebih tertumpu untuk memberi final answer yang betul saja tanpa cara penulisan yang betul. Okay. So bila kita tengok soalan ini, so limit itu boleh diagihkan ke atas dan bawah seperti ini. Okay, so dia akan jadi per lah kat sini. Per limit gx as x is approaching to 2. Okay. Dan lepas tu sebenarnya limit ni pun yang atas tu boleh diasingkan lagi. So dia jadi 2 limit pula. Okay, so x is approaching to 2 perkan dengan limit gx as x is approaching to 2. Okay, so kesemua ini dah ada nilai yang fx lah dan gx tu dah ada. So yang fx kita ada 3/2. So atas ni kita ada 3/2. Yang sebelah kanan ni kita akan masukkan lah 2 square tu. Dan bawah ni kita akan perkan dengan 1/2 sebab ada gx. Okay, so yang mana bila korang nilaikan jawapan dia, kita akan dapat berapa tu jawapan dia? 19 jawapan dia. Ada tak yang dapat 19? Boleh angkat tangan? Nak tengok sikit. Okay, bayangkan kalau soalan ni keluar exam, korang dah dapat full mark dah. Markah Okay, baik. Tahniah ramai yang angkat tangan. Okay, so dia ada 4 markah. So markah pertama diberi apabila pemeriksa nampak limit itu diagihkan ke atas dan ke bawah. Lepas tu yang atas tu dia pecah lagi jadi 2, masukkan nilai dan final answer. Okay, kemungkinan ada pelajar yang skip step ini, kemungkinan yang hijau ni. So kalau saya pemeriksa, saya akan bagi markah penuh juga. Saya tak tolak. Sebab saya tak cukup saya tak cukup level nak mengpenalize korang kerana kerja kurang sempurna sebab dia masih okey. Dia tak terlalu ringkas. Okey, tengok ke soalan berikutnya, soalan B. Juga 4 markah. Okey. So bila kita soalan limit, by the way, kita kena sentiasa masukkan nilai dia dulu. Bila korang masukkan gantikan X dengan kosong ni, ternyata kita dapat 0/0. So something perlu dilakukanlah dalam situasi ini. Kita hanya perlu expand je. So kita ada 36 tambah juga dengan 12x tambah x square tolak 36. So perkan dengan x as x is approaching to 0. So mana yang boleh dipermudahkanlah. So kita dapat 12x tambah x square over x
as the limit of x is approaching to 0. Dan sebolehnya kita faktorkan 12 ini keluar. Kan? Ada pelajar yang dia akan potong macam ni. Potong, potong, potong. Walaupun dia akan ke arah benda yang betul in the end, tetapi saya tak galakkan potong macam ni. Takut nanti ada benda yang tak boleh potong pun dia potong juga. Okay. Sebaliknya, kita keluarkan dulu X yang ada pada atas itu supaya dengan jelas kita nampak kita boleh cancelkan X dan X ini. Maka apa yang kita ada adalah, so limit of 12 plus X as X is approaching to 0. Sentiasa tunjukkan penggantian yang kita buat dan jawapan kita adalah 12. Okay, 4 markah diberikan. Markah pertama adalah markah untuk expand, 1 markah. Lepas tu sampai dapat 12 tambah X and ada 1 mark. Masukkan nilai 1 markah and dapat 12. Okay, sekiranya korang tertinggal proses yang 12 tambah kosong ni, kan? Daripada maksudnya contoh daripada sini terus bagi final answer je, terus bagi 12 je. Sekiranya saya tanda kertas korang, saya akan tolak 1 markah lah kerana kerja kurang sempurna ataupun tertinggal kerja penting. Sebab kita mesti sentiasa menunjukkan penggantian dalam kita punya solution. Okay, so saya hold sekejap 1 minit. Sekiranya siapa-siapa ada apa-apa soalan yang nak tanya. Okay, so please tandakan masing-masing punya. Kalau dapat 4 markah 4 lah, kalau 3 lah. Kalau tak tahu nak tanda, tanya saya. Kita boleh bincangkan sama-sama sebab in the end kita nak totalkan markah korang. Berapa yang korang dapat? Andai katalah soalan ni sebiji dia keluar sesi ni, andai kata. So berapa markah korang? Okay, so boleh kita teruskan ke soalan nombor 3 semua orang? Can I get your response, please? Boleh, sir. Yes, sir. Okay, baik. So, kita terus pergi ke nombor 3. Okay, arahan soalan telah diberi rajah 3A menunjukkan rantau R yang dibatasi oleh Y equals to X square plus 1. X is equals to 0 dan Y is equals to 5. Okay, so dia suruh kita cari luas, dia suruh kita cari area of the region. Okay, so yang saya tengok di GC yang korang submit, rata-rata korang menggunakan DY. So which is correct. Tak salah pun sebenarnya. Okay, tak salah pun sebenarnya. Okay, saya nak cuba melihat dari sudut konsep area under a curve. Okay, area under a curve, iaitu luas di bawah lengkungan. Okay, kalau kita integratekan luas di bawah garis lurus ini, garis yang pertama, dan kita tolakkan dengan luas di bawah lengkungan ini, yang kedua ni, kita akan dapat yang R tu. With respect to dx lah. Cuma kita kena cari dia punya titik persilangan. Saya ulang sekali lagi, kalau kita integratekan garis lurus tu, okay, 1 tolak 2. Saya buat atas tolak bawah. Kan? Tapi daripada mana? Daripada kosong sehingga titik persilangannya lah. Kita akan dapat jawapan dia. Okay, so dalam bentuk kata yang lain, saya nak cuba buat dalam konteks dx, iaitu firstly saya dapatkan dia punya titik persilangan macam ni. So kita ada x square is equals to 4 kan. So x adalah plus minus 2 lah. So obviously yang di sini mestilah 2. Kan? So kita akan integratekan daripada kosong sehingga 2. Atas saya ada 5, bawah saya ada x square tambah 1 dan saya menggunakan dx bukan dy. Boleh? So saya simplifykan dia, kita ada negatif x square tambah 4 dx daripada kosong sehingga 2 dan lepas tu proses untuk integrate. Lepas tu masukkan nilai dan final answer kita akan dapat 16/3 unit square. Proses integrate dan substitute tu saya tak tunjuk dalam perbincangan kita pada petang ni. Okay.
Ada tak dalam kalangan korang yang menggunakan DX? Boleh angkat tangan? Jangan segan, saya just nak tengok bilangan je. Sekejap saya kembali saya punya second screen ni ke GM. Oh, ada juga yang buat DX. Okay, good. Okay, so kalau korang buat DX means kita ni sehati sejiwa. Okay, sebab saya nampak majority macam buat DY sebenarnya. Tak salah. Betul yang buat DY itu tak salah pun. It's still correct. Okay, cuma saya betul-betul bukanlah betul. Saya nak try konsep atas tolak bawah tu. By the way, markah dia 6 markah. Okay, di mana 6 markah tu diuji, diberi yang pertama nak dapatkan points of intercept ini. Lepas tu dapat dia punya X yang betul, atas tolak bawah. Lepas tu kita kita dah integrate, kita dah masukkan nilai dan dapatlah kita punya jawapan. Okay. So adapun kalau korang buat menggunakan DY, okay, alternatively lah, kalau DY kita akan integrate daripada 1 ke 5, kanan tolak kiri. Kanan tu adalah yang nombor 2 tu lah. Cuma dia kena susun lah. So kita ada Y tolak 1 square root of X. So kita ada macam ni. Y tolak 1 kuasa 1/2 DY. Dan korang akan teruskan proses integrate seperti biasa. Hati-hatilah integrate. Y tolak 1 kuasa 1/2 ni dia adalah kuasa dalam tu linear kan. So dia boleh jadi macam ni. Ini kuasa 3/2 per 3/2, 5 dan 1 dan teruskanlah sampai dapat jawapan yang sama. Okay. So kalau korang buat DY betul, tak ada masalah pun. Dia masih tepat. Okay. Masih 100% correct. Baik, seterusnya, okay, tolong tandakan jawapan masing-masing. So kita terus tengok dia minta apa, kirakan the volume of the solid generated when R is rotated through 360 degrees about the y-axis. Ini dah memang arahan. Arahan kan, dia dah kata dia nak volume tu dirotatekan dekat y-axis. So dah kita ada pilihan lah. So volume dia adalah pi 1 hingga 5 square root of y tolak 1. Jangan lupa untuk kita squarekan dia dan mesti di y. So squarekan square root itu bererti kita punya square root tu hilang, tinggal y tolak 1 sahaja dy. Hopefully korang tak confuse lah macam mana integratekan y kan. Kita ada y square over 2 minus y. So kita ada 5, 1 dan pi. So proses masukkan nilai mesti tunjuk dan dapat jawapan akhir adalah 8 pi unit cube. Okay. Yang dapat 8 pi unit cube boleh angkat tangan? Okay, saya nak tengok bilangan korang. So, lagi-lagi angkat tangan lagi. Ataupun kalau korang dah darabkan pi tu siap-siap. Boleh, tak ada masalah pun. Sama je nilai dia. Okay, good. Okay, good. So, kita ada 5 markah altogether kat mana markah diberikan. Ini markah yang pertama iaitu kita pelajar tahu kena squarekan lah dan rumus yang betul dan 1 hingga 5 dan dy. Markah kedua adalah markah expand yang betul, markah integrate yang betul, markah masukkan nilai dan final answer. Okay. So kita dah settle kita punya bahagian A. So tolong nilaikan sekarang markah yang korang dapat untuk part A. Dan out of 25, okay, berapa markah korang perolehi. Okay, saya bagi 1 minit untuk korang totalkan sekarang. Sambil-sambil tu saya check attendance sekejap.
Okey, boleh typekan sikit berapa korang punya markah untuk part A? Dia kata dapat 14, okey. 14. 14 kalau 25 ni more than half. Okey lah juga. Okey, nanti boleh improve lagi mana yang salah tu. Yang lain-lain boleh tolong typekan jawapan korang, jumlah markah yang korang dapat untuk part A. Kalau 25 out of 25 pun type je, jangan segan. Just nak tengok sahaja bilangan berapa ramai yang okey, yang macam mana dan sebagainya. Saya tunggu lagi 1 minit. Oh, baru masuk punya. Okey, ada 18, 15, 14, 13, 19, good. 20, 23. Bagus, tahniah Isaac, Yurul Atira, 23, good, well done. Okey. So bayangkan ini adalah exam sebenar, you ni ada yang mampu dapat hampir full mark untuk part A, which is absolutely fantastic. Brilliant, well done. Okay, so by the way jangan lupa saya bagi masa untuk buat part A ni lebih daripada 1 jam saya rasa, sedangkan exam nanti 2 jam kedua-dua part. Okay, so ingat benda tu. Okay, so dalam time frame yang ada waktu exam nanti, so kena hati-hati. Okay, so kita ada Ishkal 23 dan sebagainya. Okay, good. Tanya. Okay, kita terus pergi ke part B. Again, part B ni dalam erti kata yang lain, level dia tinggi sikit lah. Saya tak nak sebut perkataan susah. Saya sebut level dia tinggi sikit. Okay, so kita tengok ke soalan 1A. Telah diberi apa dia, makluman dia. Dia kata find the value of the constant K such that limit exists. Okay. Bila dia kata limit exists, bila dia kata limit itu wujud, itu bererti dia sama kiri dan kanan. So maksudnya limit Gx as x is approaching to 3 from the right is equal to limit Gx as x is approaching 3 from the left. Itu maksud dia. Bila exist maksudnya dia sama kiri dan kanan dan kiri, sama je mana-mana. Kalau tak pandai baca ni, kita boleh convert kepada visual dia. Greater than 3 kita ada function ini, less than 3 kita ada x square minus 1. Kan? So dia nak limit Gx menghampiri 3 daripada kanan. Kita ambil function yang betul lah, yang kx plus 1 tu. Okay, so ini dah mula level lain yang menghampiri 3 daripada kiri, so kita ada limit of x square minus 1 lah, as x is approaching to 3. Lepas tu kita masukkan je nilai, so kita ada k 3 tambah 1, kita ada 3 square tolak 1, so this one kita ada 4, this one kita ada 8, dan kita dapat k is equals to 2. Okay, so yang betul soalan 1A ni boleh angkat tangan, dapat k ada 2. Lagi yang kat tangan lagi, saya nak tengok. Ni, okay. So, more than 20 yang kat tangan. Okay, good, well done. Okay, so di mana markah diberikan, dia ada 4 markah je. Markah yang pertama. Yang pertama saya rasa sini. Maksudnya korang tahu mana satu kanan, mana satu kiri. Kan? Dan dia adalah equal lah, kita tahu. Masukkan nilai, expand dan sebagainya, dan dapatlah final answer. Settle. Okay, so kita terus pergi ke soalan B. Okay, boleh bandingkan masing-masing punya jalan kerja. So untuk soalan B, dia suruh kita nilaikan, evaluate. Macam biasalah, kalau kita masukkan 2 dekat Y ni akan dapat 0 per 0. So dalam kes ini kita akan terus mendarabkan dengan dia punya conjugate. Okay, so kita ada y is approaching to 2. Conjugate dia kena betul lah. So kita ada y tambah 2 tambah 2. Perkan dengan set of y tambah 2 tambah 2. Okay. Selepas kita letakkan darab conjugate tu, kita kena darablah dia. Dan kita hanya expand pasangan conjugate je. Expand pasangan je. Kita buat macam ni. Sekarang test time macam ni. Expand pasangan je. Yang bukan pasangan, jangan expand. Kena tahulah apa itu pasangan conjugate. Yang atas tu lah kan. Kalau dia tolak, pasangannya tambah. Okay. So untuk expand pasangan pula, kita ada shortcut. Kita ada A tolak B.
A tambah B, so kita ada A square minus B square. So kita akan dapat Y tambah 2 tolak 4 lah kat atas ni. Dan yang bawah ni kita letak je dia sebelah-sebelah sebab dia bukan pasangan conjugate. Okay. So and then kita akan ada simplifykan yang atas tu akan dapat macam ni, Y tolak 2 sahaja. Ingat bila kita buat pendarapan conjugate, mesti ada benda yang kita boleh cancelkan. Kalau tak ada, maybe something is wrong somewhere. Dalam kes ini, Y tolak 2 boleh cancel dengan Y tolak 2 lah. So maka kita akan dapat dia satu, ya saya? Negatif 4 hilang ni? Dah ditolakkan. 2 tolak 4 ni dapat negatif 2. Oh, okay. Okay. As Y is approaching to 2. Lepas tu baru kita masukkan nilai. Ingat, sentiasa tunjuk proses masuk nilai ni. Biasa pelajar tak buat. Dia excited nak bagi final answer je. Tak boleh. Kami pemeriksa akan membaca matematik. We don't really care about your final answer. Well, we do care actually, tapi kita nak tengok kesempurnaan jalan kerja tu. Boleh? Okay, sebab ini bukan exam objektif dan ini bukan level rendah-rendah lagi. Ini level matrikulasi ni. Kita nak pelajar ni pandai tulis matematik, pandai baca matematik, bukan setakat bagi final answer je. So bila kita dapat, bila kita kira kali ini, I believe the answer should be 1/4 kot. Okay. So ada yang dapat 1/4 jawapan dia? Boleh angkat tangan? Okay, more than 20 yang angkat tangan. Good, well done. Okay, so 5 markah diberikan. Kat mana agak-agak? Kena tahu kat mana pemeriksa nak bagi markah. Markah pertama adalah di sini. Apabila pemeriksa nampak ada je conjugate yang betul, 1 markah. Belum darab pun lagi. Letak je 1 markah. Boleh? Lepas tu pendarapan yang betul. Lepas tu you simplify sampai dapat ini. Okay, lepas tu masukkan nilai dan dapatlah dia punya final answer. Okay, so inilah dia solution untuk soalan 1. Saya hold sekejap 1 minit sekiranya ada apa-apa soalan yang korang nak tanya. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya ke? Boleh teruskan ke soalan yang berikutnya, nombor 2? Boleh, sir. Alright, okay, so kita masalah nombor 2 by using first principle. Okay, so by the way, kalau tanpa menggunakan first principle, okay, kalau tanpa menggunakan first principle, dia akan jadi macam ni. So F prime adalah negatif 6, X tolak 3 kuasa negatif 2 darab juga dengan 1. So jawapan kita mesti dapat yang principle. Boleh tak? Okay, tapi kalau arahan kata guna first principle, tapi korang guna ni je tak boleh lah. Terus dapat 0 markah. Walaupun dia sama sebiji jawapan dia. Okay, so jawapan kita mesti ke arah ni lah. Okay, kita kena buktikan. Okay, so kita ada F prime. So kita ada dy dx. Dy dx tak dah. Kita ada limit. Okay, so kita ada limit of h is approaching to 0. 6 per x tambah h tolak 3. Okay.
Dia punya rumus dia kita ada tambah tolak sikit. Sorry, tolak. Okey, tolak juga dengan fx setara 6 per x tolak 3. Okey, bahagi dengan h. So bahagi h ni dia memeningkan. So kita nak tukarlah siap-siap kepada darab dengan 1 per h. Boleh tak? Okey, so kalau dia pecahan per pecahan ni dia confusing. Okey, kita buat kurungan besar sikit, darab dengan 1 per h macam ni. Sir, Okey. Ya, saya. nak tanya kalau satu polis tu saya bawa pergi kiri, tak boleh? 1 per h tu bawa pergi kiri. Kiri tu belah mana, Harid? Sebelah sama dengan. Oh, maksudnya sini awak bawa ke sini. Tak boleh. Sebab yang sebelah kiri tu sebenarnya dia adalah satu pernyataan untuk f prime dia. Oh, okey. Tahu tak? Kita nak dapatkan dia punya first derivative. So saya rasa pendapat saya kalau tukar jadi darab 1 per h, dia akan kurang confused. Okey, sir. Okay, boleh? Alright. Okay. Lepas tu satu lagi isu, satu lagi skill, satu lagi teknik yang korang kena tahu adalah kita kena darab silang lah. Kan? Kita ada pecahan tolak pecahan. Kita mesti darab silang. Ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni. Okay, so kita ada limit h is approaching to 0, 6 darab x tolak 3. Nak darab terus pun boleh, tapi tak apalah. Saya buat step by step lain untuk korang. So kita ada x tambah h tolak 3 dan kita tidak akan mengexpandkan denominator sampailah ke akhir hayat kita. Gitu. Okay, so saya tulis kat sini. So kita never expand denominator. Jangan expandkan dia, letak je dia sebelah-sebelah. Kalau expand dia akan lagi serabut. Okay. So kita takkan expand denominator. Itu isu dia. Okay. So lepas tu kembangkan yang atas tu kita ada macam ini. 6H and then tambah 18. So perkan dengan salin je balik yang kita tak expandkan tu. Kalau expand dah nampak serabut dah. Okay. So limit ni masih perlu ditulis dan mana yang boleh jadi kosong akan jadi kosong. Ini settlekan dengan ni. Ini settlekan dengan ini. Dan H ini boleh cancel dengan H ini. Maka yang tinggal sekarang ni adalah negatif 6 je kat atas. Perkan dengan X tambah H tolak 3. X tolak 3 as the limit of H is approaching to 0. Sekarang baru kita buat penggantian yang mesti sentiasa ditunjukkan. Gantikan H itu dengan kosong. Kan? So maka sekarang ni apa yang kita ada adalah negatif 6 perkan dengan X tolak 3. X tolak 3 iaitu negatif 6 perkan dengan X tolak 3 kuasa 2. Dah dapat jawapan yang tadi yang kalau tanpa first principle. Boleh tak? Okay. So dan soalan kata apa lagi? Dia kata hence. Hence ini adalah satu perkataan yang tricky sebenarnya dalam exam. Okay, dia suruh kita hence dapatkan f prime tu. Maksudnya gantikan je lah. Kita dah ada f prime. So f prime kita dah ada negatif 6 perkan dengan x tolak 3 square. So f prime tu gantikan x dengan 2 lah. Dari 2 tolak 3 kuasa 2 iaitu I believe jawapan dia should be negatif 6 juga. Bila kita simplify dan expand dan sebagainya. Okay, so boleh saya dapatkan respon daripada korang tentang first principle ni. Siapa yang dapat buat sampai final answer? Boleh angkat tangan? Okay, saya nak tengok bilangan. More than 15 yang angkat tangan. Good. Okay, yang belum angkat tangan, pastikan you check. Okay, ask yourself what went wrong dan pastikan you do revision. Okay.
Saya yakin sebenarnya generally boleh buat first principle, tetapi bila dia pecahan, dia confusing. Okay, bukan sebab tak faham. Faham tu sebenarnya. Dia lebih kepada, disebabkan dia fraction over fraction, dia memang membunuh. Okay, so dia 7 markah all together. 7 markah guys. Okay, markah pertama, markah dekat ini. Markah ke atas ni. Masukkan semua dalam rumus ni. Ini satu markah. Okay, markah kedua adalah markah dekat darabkan yang atas cross multiply tu. Boleh? Okay, markah ketiga adalah markah dekat korang punya effort lah untuk settlekan dia. Okay, markah 1, 2, 3. Markah keempat adalah markah sampai dapat di sini. Okay. And then markah kelima adalah markah untuk dia punya final answer. Sekejap, saya tukar cara penandaan. Ini tak dapat. Markah pertama adalah markah untuk masukkan dalam rumus rumus untuk first principle, and then you cross multiply sampai dapat yang negatif 6 tu je, masukkan nilai sentiasa ada markah dan final answer lah. Lepas tu masukkan 2 and then dapatlah final answer dia akan dapat negatif 6. So altogether kita ada 7 markah untuk soalan first principle ini. Bayangkan soalan first principle pun keluar lagi kali ini. And ask yourself, adakah korang dah mampu untuk buat? Okay, sebab dia tak susah pun sebenarnya. Dia kalau dia pecahan tu yang tricky sedikit. Lebih-lebih lagi yang over H tu. Kalau nak selamat, tukar siap-siap lah. Dia ada darab dengan 1/H. Okay, so kalau tiada apa-apa isu, kita terus pergi ke nombor 3. Itu dia, 11 markah. Yang saya rasa ramai yang sangkut. Saya tak terkejut. Okay, sila bertenang. Okay, so kita tengok kat mana yang korang tak dapat ni. By the way, ada tak yang dapat buktikan dia adalah equal to 0? Boleh angkat tangan? Nak tengok sikit? Jangan malu, jangan segan. Ada lagi, teruskan angkat tangan, saya tengok berapa orang. Kita ada Faris, Amar, Syaura, Amira, Farauni, Hana, Izzah, Hidayah, Hanis, good. Hazira, Kristina, Izzah, okay, good, well done. Okay, so bayangkan juga dalam exam nanti keluar soalan show that macam ni 11 markah. Macam mana guys? Okay, kita kena cuba. Sebab tu saya minta korang untuk buat dulu supaya korang tahu, benda ni susah. Kan, bila dah tahu korang akan belajar. Janganlah, alamak, tak dapat jawab lah, biar je lah. Jangan macam tu. Okay, supaya you sedar yang you need to do something. Okay, tengok soalan dia macam mana. So dia kata macam ni, telah diberi Y bla bla bla. Dia suruh kita tunjukkan yang set of 3 tolak X square ini, D to Y dx square tolak 3Y dy dx adalah sama juga dengan kosong. Maksudnya kita kena dapatkan dy dx lah. Kita kena dapatkan dia punya second derivative lah. Dan masukkan dalam kehendak show that tu dan buktikan kita dapat kosong. Kalau tak dapat, jangan buat not shown. Adalah tu salah mana-mana. Dia kata tak apa, saya tahu saya buat betul, tapi saya tak dapat juga, so saya buat not shown. Jangan macam tu. There must be something wrong somewhere. Baik, so kita mulakan dengan sekarang ni kita ada Y is equal to X perkan dengan saya nak tukarlah 3 tolak X square kuasa 1/2 sebab kita nak differentiate dia. So saya tahu kita akan menggunakan quotient rule sebab dia ada pecahan kat sini. So U adalah X, U prime kita ada 1, V kita ada 3 tolak X square kuasa 1/2 dan V prime menggunakan power rule, turunkan kuasa ke hadapan, salin balik, kuasa tolak 1 darab juga dengan hasil differentiate dalam kurungan. Boleh? So mana yang boleh kita simplify sebagai contoh 2 dengan 2 ni, ini boleh potong kan. So maka kita ada negatif X perkan dengan set of 3 tolak X square. Kalau dah siap differentiate, saya tak nak ada kuasa yang negatif. Saya nak tukar balik. Saya nak ada kuasa yang negatif
untuk sebelum differentiate je. Okay, kita masukkan dalam rumus quotient rule, iaitu kita ada VU prime minus with UV prime over V square. Okay, saya suka buat yang V square tu dulu. And V kita ada yang tu lah, 3 tolak X square kuasa 1/2 yang akan di-squarekan lagi. And then VU prime. Kali ni V saya letak dalam simbol yang square root tu, tak nak letak 1/2 sebab dah siap differentiate. U prime kita ada 1 and then U kita ada X dan V prime kita ada ini. So kita ada negative X perkan dengan set of 3 tolak X square macam ni. Okay, sila bertenang. Okay, so nanti study balik kalau tak sempat nak catch up sekarang. So yang ini kita akan jadikan dia 3 tolak X square tambah juga dengan X square over set of 3 tolak X square perkan dengan square root yang apabila di-squarekan maka square root tu hilang. So yang bawah tu tinggallah 3 tolak X square sahaja. Okay, yang atas ni jangan pening kepala. Kita ada ini per 1, kita darab silang je, ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni. Kan? So kalau yang warna biru darab dengan warna biru, kita cross multiply, dia kan benda yang set, yang dalam set tu benda yang sama, maka set tu hilang. Tambah juga dengan mana cross lagi, 1 darab dengan X square, ini takkan salah, X square lah. Okay, so perkan dengan 1 darab dengan yang bawah tu lah. So kita ada set of 3 tolak X square per ni, per. Kalau confuse tukar jadi bahagi 3 tolak X square. Kalau confuse So kita simplifykan, kita akan dapat dia negatif X square tambah X square ni kosong lah. So tinggallah 3 je, perkan dengan set of 3 tolak X square akan didarabkan dengan 1/3 tolak X square. Yang ini adalah indeks, hukum indeks. Kita ada kuasa 1/2 nak didarabkan dengan kuasa 1, maka kuasanya tu akan ditambahkan lah. So kita ada 3/3 tolak X square kuasa 3/2. Dia punya jawapan untuk dy dx. Okay, boleh ke? Kalau saya skip, bukan skip, kalau saya nak buat dia punya panjang lagi, contoh maksudnya ini kita buat 3 tolak X square darab 1/2. 3 tolak X square kuasa 1/2 darab 3 tolak X square saja kuasa 1. Nampak? Kan? Asas sama. So kuasanya akan ditambahkan lah. So kita ada 3 tolak X square kuasa 1/2 tambah 1, maka dapatlah yang macam ni. Okay? So ini baru dia punya first derivative. So maksudnya kita ada dy dx, kita dah ada 3/3 tolak X square kuasa 3/2. Disebabkan kehendak soalan ada second derivative, maka kita perlu differentiatekan ini sekali lagi. Yang kali ni saya nak naikkan dia ke atas siap-siap. Boleh? Disebabkan ini hanyalah constant. Ni constant ni. Dia tak ada X. Maka kita akan menggunakan power rule sahaja. So d to y dx square is equal to, turunkan kuasa ke hadapan, salin balik 3, salin balik yang dalam kurungan, kuasanya akan tolak 1 darab dengan hasil differentiate dalam kurungan. Okay, mana yang boleh simplify, kita simplify. 2 dan 2 ni boleh potong. Tolak dengan tolak akan jadi tambah. Maka sekarang kita ada 9/3 tolak X square kuasa 5/2. Sekali lagi, bila dah siap differentiate, saya tak nak, saya tinggal X. Okay, saya tak nak ada kuasa yang negatif. Okay, setakat dy dx dan second derivative ni, korang masih boleh follow ke
Can I get a response please? Boleh sir. Okay, so ada pun kalau masih ada yang terkapai-kapai, give yourself your own time, study balik lepas ni. Okay, kehendak soalan ni nak apa tu? Okay, ini kehendak soalan show that. Okay, jap show that dia kata apa nama ni, set of 3 tolak x square. Dia suruh kita darabkan dengan d2y dx square. Lepas tu tolak dengan 3y. Darab juga dengan dy dx. Dia suruh kita buktikan adakah dapat kosong. Ini kehendak soalan. Okay. So kita masukkan je. So kita ada set of 3 tolak x square. Second derivative tu kita ada ini. Kita ada 9x. Okay, perkan dengan 3 tolak x square kuasa 5/2 tolak dengan 3y. Y adalah soalan asal. Kan? Jangan pening, y tu benda soalan asal lah. Iaitu tu. Kita ada x kat sini. Perkan dengan set of 3 tolak x square. Dan dy dx yang dah ada tadi lah. So kita ada 3/3 tolak x square kuasa 3/2. Dan kita kena cek adakah ia ke arah kosong. Kan? So, okay. So, apa sekarang kita nak buat? Okay, ini kekal 9x. Yang bawah ni lah. Maksudnya, macam mana nak kata? Dia ibarat ini kan. Ini dia ibarat kita ada x kuasa 1/2 perkan dengan 9x darab juga dengan x kuasa 5/2. Contoh. So, macam saya nak settlekan yang bawah ni je sebenarnya. Okay, so bila dia bahagi dia tolak lah. So x kuasa 1/2 tolak 5/2. Boleh? So bila dia ni kita akan dapat dia negatif 4/2. So kita dapat x kuasa negatif 2. So sebenarnya sini akan dapat 3 tolak x square kuasa 2 sahaja. Boleh tak? Kalau dia tak dapat nanti boleh roger saya secara personal. Sama juga dengan yang sebelah kanan ni. So 3 darab x darab 3. Dapatlah 9x. Yang ini, yang bawah ni. Kan? So kita ada 3 tolak x square kuasa 1/2. Yang didarabkan dengan 3x square darab dengan 3/2. Asas dia sama, maka kuasanya akan ditambahkan. Boleh? So bila kuasanya ditambah, maka kita ada 4/2 lah, iaitu 2. So maka dapatlah this one 3 tolak x square kuasa 2 sahaja. Kan benda yang sama tolak benda yang sama tu. Maka kita akan dapat jawapan dia adalah kosong dan kita berjaya buktikan dia. Shown. Okay, saya hold sekejap Saya hold sekejap 1 minit untuk korang digest, untuk korang brain soalan nombor berapa ni? Nombor 3 ni. Okay, so kalau kita tengok jumlah markah yang ada, kita ada 11 markah, sangat banyak markah ni So di mana diberikan, kita tengok dia ada 11 all together. So ada method untuk quotient rule 1 markah. Masukkan dalam apa namanya, jap, takkan 1 markah je. So U prime dan V prime betul 1 markah. Masukkan dalam rumus quotient rule ni 1 markah, dah 3. Lepas tu you have an attempt untuk kita simplifykan, dah 4. Dapatlah dia punya dy dx dah 5. Okay, lepas tu dia punya second derivative yang betul dapat 6 dan 7. Lepas tu kita masukkan di mengikut kehendak soalan ni. This one kita ada 8 dan 9. Lepas tu simplifykan, dapatlah lebih kurang lah macam ni cara penandaan dia. Okay, so nanti boleh study balik solution ini
Kalau masih ada yang confused, okay, please get back to me. Saya akan cuba bantu korang lah sebaik mungkin. Okay, boleh kita teruskan ke soalan nombor 4. Semua orang, can I get a response? Boleh, sir. Boleh, Sir. Boleh, Sir. Okay, so kita terus pergi ke yang nombor 4A. Tengok 4A, so dia suruh kita differentiatekan. Okay, dia suruh kita differentiatekan yang D dx ini. Sin X dan juga cos square X. Hubungan sin X dan cos square ni darab. Kalau darab maka kita menggunakan product rule. So U is equal to sin X. Saya zoom sikit. So U prime is equal to cos X. V is equal to cos X, cos square. Yang juga boleh ditulis sebagai cos X kuasa 2 macam ni. Okay, nak differentiate dia kita akan buatkan V prime iaitu lah, so saya nak susun balik, saya akan dapat 2 cos X sin X dengan negatif pula, negatif 2. Okay, so bila kita nak dx kan dia square X ini, so kita akan buat menggunakan product rule. Okay, iaitu product rule kata kita ada UV prime, so ini darab dengan ni. Kalau korang terbalik pun tak apa sebab dia dah tambah je. So bila darab tu kita akan ada negatif 2 cos X sin square X. Sin dan sin tu dah darab jadi sin square lah. And then plus with VU prime, so V kita ada cos cube. Itu tak apalah, saya keluarkan je lah cos X ni kat sini. Boleh. Okey, tak apalah, saya kekalkan je jawapan akhir dia macam ni, biar je 4 markah. Okay, so saya nak cuba simplify sebenarnya sebab kita tahu sin square dan cos square tu akan dapat 1, tetapi kalau saya keluarkan 1 cos, kita try. Contoh saya keluarkan cos X dekat sini, kita ada negatif 2 sin square X tambah cos square X. So still tak boleh simplify juga sebab kita ada negatif 2 tu. Okay, so so biarlah jawapan dia macam tu. Okay. Alright, so kita ada 4 markah altogether. So U prime dan V prime betul ni 1 markah macam ini. No, this one terus 3 sebab dia ada penerapan dengan itu dan masukkan dalam rumus product rule je, terus dapat jawapan dia. Alright, ada tak jawapan korang yang sama dengan jawapan saya? Boleh angkat tangan? Kita tengok sikit. Okay. Dx dan dapatkan d2y dx square. Okay. So tengok dulu. Okay, so kita ada y is equal to x e to x. And so maka kita akan menggunakan product rule lah. Sebab dia darab. So u prime kita ada 1 dan v prime kita ada 2e 2x.
maka kita punya dy dx adalah 2xe 2x tambah juga dengan e 2x lah. Saya buat ini darab ni, ini darab ni. Okay, settle saya punya dy dx. Untuk dapatkan d2y dx square, second derivative, maksudnya kita kena differentiate yang warna biru ni dan juga differentiate yang warna apa benda ni, coklat ni. Kan? So, saya tak nak buat dua kali sebab saya dapati bahawa yang x e2x ni, ini adalah benda yang kita dah differentiatekan tadi, kan sama ni. Dalam berarti kata yang lain, untuk differentiatekan ini sahaja. Okay. So saya akan buat dua ni dia punya constant. So jawapan untuk differentiate yang kurungan merah tu adalah keseluruhan dy dx. Ini mungkin korang ambil masa untuk faham dia. Tanpa saya buat another product rule, saya dapati bahawa nak differentiatekan x e 2x ni, jawapan dia adalah semua ni. Okay, so saya nak skip part yang apa nama ni, another product rule tu. Dan lepas tu baru kita differentiate ini pula 2e 2x. Okay, saya ulang sekali lagi. Kalau korang tak perasan, korang akan buat another product rule. Kan kita nak differentiate ni kan. So untuk differentiate ini korang akan buat another product rule. Maksudnya korang akan buat u adalah 2x, u prime adalah 2, v adalah e 2x dan v prime adalah 2e 2x dan bla bla bla. Tetapi sebenarnya kalau kita buat shortcut dia, ini yang dalam bulatan merah ni adalah benda yang telah kita differentiatekan tadi, yang soalan asal ni. So, jawapan untuk differentiate yang ini adalah dy dx tu lah. Dia adalah benda yang sama. So, saya tak nak buat product rule dua kali. Okay, cuba fahamkan. So, maka ni saya expandkan dia, kita akan dapat 4x e 2x tambah 2e 2x tambah 2e 2x, yang mana bila simplify kita akan dapat 4x e 2x tambah juga dengan 4e 2x. Okay. Baru kita buat mengikut kehendak soalan. Okay, dia suruh kita tunjukkan x dalam kurungan second derivative. Letaklah semua second derivative tu kat sini. Okay, tolak juga dengan 2 kali ganda dy dx. Mana dy dx kita? Kita ada 2x e 2x tambah e 2x. Dan dia suruh kita tunjukkan dia sama juga dengan 2y. Ingat, y itu adalah soalan asal. Okay, sila bersabar. Saya expand dulu yang dalam kurungan ini. So kita ada 4x e 2x tolak dengan 2e 2x. Kalau ada yang dapat kosong, boleh jadikan dia kosong. So ini dan ini benda yang sama kan? Benda yang sama, tolak adalah kosong kan? And then kita ada 4e 2x tolak 2e 2x. So kita akan dapat 2 lah, 4 tolak 2. So kita ada x, dalam kurungan tu tinggal 2e 2x sahaja. So maka kita ada 2x e 2x. Yang sebenarnya x e 2x ini adalah y. So gantilah dengan y. So maka kita buatkan dia jadi shown. Saya nak respon daripada korang, korang boleh follow ke, boleh brain ke? Atau perlukan lebih masa lagi? Boleh, sir. Okay, yang lain-lain macam mana boleh respon juga, please? Boleh sir. Okay, boleh So sekali lagi, jangan panik kalau masih blur, masih confused, you still got time. Saya yakin soalan SHODEC memang akan keluar lah dalam exam. Cuma pattern dia macam mana tak pasti. Okay,
So please when you revise the PDF version yang saya bagi ni, of course saya akan bagi mana-mana part yang confusing. Okay, so tolong bertanya saya secara personal boleh, dekat group pun boleh. Okay, so we still get another 5, 6 dan 7. Kita terus buat soalan yang nombor 5 ini. Dia suruh kita telah diberi satu fungsi iaitu ln, dia suruh kita tunjukkan dapat macam tu. Okay, so saya rasa soalan yang 4, 5, 6 ni macam ramai yang sangkut sebenarnya. Okay, 3, 4, 5. Okay, tapi tak apalah, kita cuba bincangkan. So kita ada sekarang ini, soalan ni dia suruh kita tunjukkan dapat macam tu. So kita ada fx is equal to ln 2x tambah 1 square tolak 2x. So disebabkan dia ln, saya nak applykan dulu law of logarithm saja je. Okay, selagi boleh. Dan lepas tu baru kita buat dia punya differentiate lah. So differentiate ln akan dapat 1 per 2x tambah 1 yang akan didarabkan dengan whatever hasil differentiate benda yang dalam ln iaitu 2 dan minus tu lah sebab differentiate 2x. Okay, so ini kita ada 4 per 2x tambah 1 tolak 2. Kita samakan penyebut, darab silang macam ni. So kita ada 4 tolak 2 darab dengan 2x tambah 1 perkan dengan 2x tambah 1 darab 1 akan dapat diri yang sama juga. So kita ada 4 tolak dengan 4x tolak 2. So perkan dengan 2x tambah 1 yang mana secara tiba-tiba 4 tolak 2 akan dapat 2. So 2 tolak 4x perkan dengan 2x tambah 1. Kita dah dapat buktikan dia. Shown, dah sama. Ni dah sama dah ni. Okay. Boleh saya dapatkan respon daripada korang? Ada tak yang betul soalan ni? Boleh angkat tangan? Soalan 4A ni. Lagi, boleh angkat tangan lagi? Saya nak tengok siapa dia. Kegul, ada Faris, Nurin, Ahmad, Alif, Hakim, Ishkal, Hidayah, Siti Amira, Iza, Farauni, Aizat, Hana, Tira, Iman, Familia, Insyirah, Kisan. Okay, good, well done. Tahniah. Alright, kita dah dia 4 markah. Okay, so seterusnya hence. Ini bahaya ni hence ni. Hence. Okay, maksudnya kena guna apa yang dah ada sebelum ni. Nampak? Level soalan exam. Okay. So bila dia kata hence, kita kena guna apa yang dah dapat sebelum ni. Apa yang kita dah dapat, dia kata apa? Hence find the simplest form of G prime. Where, okay, so ni soalan 5A. Where Gx kita adalah EFX. G prime tu maksudnya kita suruh differentiate lah. Okay, dan tapi dia beri satu fungsi baharu iaitu E kuasa Fx. Fx kan yang tadi tu. Salahnya balik. 2x tambah 1 kuasa 2 tolak 2x. Ini kita punya Fx. So dia suruh kita dapatkan G prime dia. Kena differentiate dia lah. So ini chapter 3 ni, differentiate exponent ln satu lagi dan polinomial. Okay, so differentiate exponent, kita akan salin je balik semua soalan exponent tu, salin balik. Salin dulu. Dan akan didarabkan dengan hasil differentiate kuasa. Kita akan differentiatekan kuasa ni pula. Dan kalau korang perasan yang kuasa tu adalah yang soalan tadi tu, soalan sebelum ni. Kita dah differentiate dah pun. Itulah jawapan dia. Letak je balik yang 2 tolak 4x tu. Perkan dengan 2x tambah 1. Boleh tak? Inilah dia punya fungsi hence tu. Hence kita kena guna jawapan yang dah ada sebelumnya. Soalan berantai. Sekali lagi untuk ya, betul. Soalan tu soalan berantai. Dia guna apa yang dah dapat tadi. Kalau korang tak perasan, takkan nak differentiate kuasa yang sekali lagi sedangkan kita dah differentiate tadi. Okay, arahan soalan dia kata apa? Find the simplest form. Soalan ni memang tricky lah sebenarnya. Okay, so, bila dia kata simplest form, kita kena simplifykan dia. Eksponen ni kita boleh pisahkan dia lagi jadi macam ni.
darab dengan E kuasa negatif 2. Darab dengan 2 tolak 4X perkan dengan 2X tambah 1. Okay. Kenapa saya nak pisahkan dia macam tu? Sebab saya tahu yang E dengan ln ni adalah 1. Kan? So maka 2X tambah 1 square tu jatuh ke bawah lah. Dan dia jadi macam ini. Dan dia yang lain tu salingnya balik. Dan secara tiba-tiba kita dapati bahawa ini sama dengan ni. Boleh disimplify tu. Kan? Satu atas tu kuasa 2, bawah tu kuasa 1. Potonglah yang bawah ni. Zak, potong. So potong yang atas ni. Tinggal 1 je. So maka sekarang tinggallah 2X tambah 1 darab dengan E kuasa negatif 2X darab dengan 2 tolak 4X yang mana saya yakin dah tidak boleh disimplify lagi dah. And hence this is the simplest form. Ada ke yang dapat jawapan macam yang saya dapat ni? Boleh angkat tangan? Anyone? By any chance? Okay, so cuba perbaiki lagi. Hopefully nanti exam nanti adalah yang dapat jawab. InsyaAllah. Okay, so yang soalan 5B, dia kata sama juga. Dia nak H prime. Kan? Apa sekiranya Hx itu adalah F3x. F3x ni berarti kita gantikan x yang ada pada F itu dengan 3x. Okay, so sekejap pada asalnya kita asal fx kita adalah mana tadi asal dia? Yang ln tu. So kita ada ln 2x tambah 1 square tolak 2x. Ini kita punya asal fx . Okay, sekejap saya takut saya salah salin. Ln 2x. Okay. So sekarang ni bila dia kata f3x, kan? Itu berarti kita punya x sekarang ni akan digantikan dengan 3x lah. Semua diganti dengan 3x. Boleh? So function hx kita adalah ln 2 kali ganda 3x tambah 1 square tolak dengan 2 darab juga dengan 3x. So maka dapatlah ln berapa ni? 6x tambah 1 square tolak juga dengan 6x. Yang mana bila kita nak differentiatekan dia, saya nak turunkan dulu kuasa tu ke hadapan macam ni. Lepas tu baru saya buat dia punya H prime. So sama je, differentiate ln 1 per terap dengan 6, tolak dengan 6. Okay, so kita ada 12 perkan dengan 6x tambah 1 tolak 6. Saya rasa kalau ikut jumlah markah yang diberi, kekalkan jawapan sampai macam ni pun sudah memadai. Tetapi kebiasaannya dalam matematik kita nak jadikan dia single fraction, dia punya final answer tu. So maka kita akan darab silangkan dia 6x tambah 1. Okay, sekejap. Dah tak mak pula. Okay, so yang mana bila kita simplifykan dia lagi, kita akan dapat 12 tolak dengan berapa ni? 36x tolak 6 perkan dengan 6x tambah 1. Simplify lagi, 12 tolak 6 akan dapat 6 tolak 36x perkan dengan 6x tambah 1. Somehow saya rasa boleh difaktorkan lagi 6 keluar, 1 tolak dengan 6x perkan dengan 6x tambah 1. Okay, and then altogether itu kita boleh cancelkan ni. Ni boleh potong ni. Kan? Cuma kita letak dia negatif lah. So jawapan akhir kita adalah negatif 6. Okay, semua orang masih boleh nak teruskan? Ada lagi 2 soalan je. Boleh semua? Can I get your response? Boleh, sir. Boleh. Tak ramai pun yang respond. Boleh semua orang? Yes, sir.
Boleh? Okey. Ada lagi 2 soalan je. Sikit lagi nak habis. Okey, saya tahu lama ni. Okey, soalan 6A. Dia suruh kita integrate. Integrate lah macam biasa. Kan? So dapat tak dapat integrate tu, itu kita kena tengok betul-betul. So dia suruh kita integratekan fx. So iaitu kita ada integrate lah. 1 tambah juga dengan 2x perkan dengan x square tambah 1 square dx. Ingat, ini level soalan exam dia tak ada soalan biasa-biasa, dia semua soalan luar biasa je. So integration tu boleh diasingkan macam ni kalau nak. Okay, sebab saya dapati bahawa yang di sebelah kanan ni perlu diintegratekan menggunakan substitution. Boleh? So kita ada u is equals to x square plus 1, du dx is equals to 2x, dan du is equals to 2x dx. Nampak? 2x dx sekarang dah jadi du. Yang x square tambah 1 dah jadi u. Okay, so maka baru kita sambungkan dia. Kita integrate 1 dx tambah juga dengan integrate u kuasa negatif 2 du. Lepas tu baru kita integrate satu persatu. Ini kita ada x tambah juga dengan u kuasa negatif 1 per negatif 1 tambah c. Dan baru kita tukarkan semula dalam sebutan u, iaitu dapatlah 1 per, saya positifkan x square tambah 1 tambah c. So this will be our final answer. Soalan 6A ada yang betul tak? Boleh angkat tangan? Alhamdulillah, ada betul. Okay, good. Tahniah. Lagi-lagi, angkat tangan lagi. Nak tengok berapa ramai. Okay, dia biasa dalam latihan kita asingkan satu yang substitution, satu yang tak. Kali ni dalam ni ada substitute, ada yang terus integrate je. Nampak? Okay, level soalan exam. Okay, so kita terus pergi ke soalan B. Tanya yang betul. Oh, hand sama juga. Dia suruh kita nilaikan. Ini memang tricky lah soalan ni. Okay. So kalau pening dalam bentuk ini kita boleh visualkan, kita ada kosong kat sini lebih besar daripada kosong, kita ada 1 tambah 4x tolak x square. Lebih kecil daripada kosong kita ada fx. Wow. Dia ambil soalan 6A tu. Dan dia suruh kita integratekan daripada negatif 2 sehingga 2 hx dx. Kan? So negatif 2 berada di sini, 2 berada di sini. So dia kena laluan negatif 2 hingga kosong fx dx tambah 0 hingga 2 1 tambah 4x tolak x square dx. Hence soalan apa berangkai. So benda apa? Kita mesti guna apa yang dah dapat tadi. Kan? Dan fx ini adalah daripada function yang soalan A tadi. Apa dia? Mana function tadi ni? Kita ada ni 1 tambah 2x perkan dengan x square tambah 1 square. Nah inilah fx tadi. Kan? Ni yang fx. Dan jawapan integrate fx tu kan dah dapat tadi. Nanti kita letak je dalam dia punya jawapan, dalam solution dia. Jangan nak integrate sekali lagi pula. Nanti panjang cerita. Boleh? Dan yang belakangan ni baru kita kena integrate barulah. So kita dapat apa ni x 4x square per dengan nantilah sekejap saya nak integratekan dia serentak dua-dua belah. Ini saya salin balik. 0, 2, 1, 4x tolak x square dx. Okay. So tanpa kita integrate sekali lagi, ambil je jawapan yang dapat daripada A tu. Letak je kat dia sini. Cuma sekarang dia ada limit. Nampak perkataan hence tu, mesti guna apa yang dah ada. Kalau korang tak perasan, nanti kena integrate sekali lagi. Panjang lah. Ini baru kita integrate serentak. 2, 0. Dan proses untuk masukkan nilai tu saya nak skip di soalan ni. Bla 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 bla. Akan dapat jawapan akhir 128/15 dia punya final answer.
Okey, 6B ni ada yang betul tak? Boleh angkat tangan sikit nak tengok 6B. Dapat 128/15. Dua orang, Nurin Nabilah dan Farauni. Yang lain, Hanis Syafinas pun betul. Good. Well done. Okay. So yang lain boleh tengok balik what went wrong. Okay, kenapa blur habis. Study balik solution ni. Okay, bukanlah nak kata kita kena study solution, tak. Tapi kita kaji supaya bila soalan lain yang datang, kita tahu macam nak buat. Macam tu. Okay. Alright, soalan yang terakhir. Sekejap, saya tulis kat sini. So ini ambil daripada 6A. Soalan tak beritahu, tapi kenapa ambil? Sebab ada perkataan hence. Kalau hence, mesti guna apa yang dah ada pada sebelumnya. Okay, yang terakhir. Okay, so kita pergi ke soalan yang terakhir. Soalan nombor 7. Okay, nak habis dah. Alhamdulillah. Tengok soalan ni. Soalan ni kan, bila saya baca, dia punya ayat tu saja je sebenarnya. Padahal dia suruh cari points of intersect je. Soalan 7A ni. Okay, so the figure 7B shows the region blah 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 bounded by the curve, the line segment, the x-axis. Soalan A dia kata cari koordinat A dan B. A dan B tu kan dia punya titik persilangan. Kalau korang tengok. Okay, so actually soalan 7A ni adalah points of intersect. Soalan saya cari. So this one is actually points of intersect. Yang mana kita hanya equalkan je x square minus 3x plus 5 equal to 3x. Kan? Bla bla bla, dapatkan dua nilai x. Kita akan dapat x is equal to 1 dan x is equal to 5. Dah dapat x, kena dapatkan y lah. So when x is equal to 1, y kita akan dapat 3. When x is equal to 5, kita akan dapat y adalah 15. Boleh? So maka point A adalah 1, 3 dan point B adalah 5, 15. Saya shortcut saya tak tunjuk dia punya pengiraan tu. 7A yang betul, boleh angkat tangan? Okay, tak ramai yang angkat tangan, sama ada korang dah give up atau tak sempat buat ataupun sebenarnya boleh tapi sebab tak buat je lagi. Okay, bagus, tahniah Alright, kita terus pergi ke soalan yang terakhir. Dia kata hence show that the area of R adalah 161/6. Ini kena study betul lah. Okay, saya zoom sikit. Kawasan R ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu ni dan satu lagi tu. Kan? So maksudnya ini kawasan yang pertama sebab A1 lah, A1. Dan ini kawasan yang kedua, A2. A1 itu kalau korang tengok dia berada di bawah garis lurus je. Ini dia punya upper dia. Kan, iaitu so untuk 7B integratekan daripada kosong sehingga. Kena carilah dia punya points of intersect. Oh bukan, kena cari dah ada tadi. X dia. Kan, iaitu apa tadi tu? 1. 1. Okay. So kita ada 3x upper tolak lower. Dx. Dan bahagian B, bahagian A2 tu pula adalah daripada 1 sehingga 5 lah. Kan, kalau korang confuse mana 1 dan 5 datang ni, ini adalah daripada dia punya titik persilangan dia. Yang jawapan A tadi tu. Okay. So kita integratekan dan dia adalah berada di bawah curve ni sahaja. Inilah dia punya upper dia. Kan upper tolak lower kan. So kita ada x square tolak 3x tambah 5 tolak kosong. Tolak kosong tu actually tak buat pun tak apalah. Tapi konsep dia adalah atas tolak bawah. Dan lepas tu korang akan integrate je seperti biasa. Bla bla bla. Memang akan dapat buktikan jawapan dia adalah 161/6 unit square. Sure lah. Okay. 7B, ada yang dapat buktikan? Boleh angkat tangan?
Kalau tak ada, sama ada tak sempat kot atau tak faham langsung situasi dia. Kan? Bila ingat, area under a curve ini, area of a region, dia adalah luas di bawah lengkungan. So kalau kawasan yang berlorek tu dia berada di apa ni, di dua bahagian yang berasingan, kita asingkanlah. Satu berada di bawah garis lurus, satu berada di bawah apa nama ni, kuadratik tu. Ketika adalah satu persatu. Okey, cuba fahamkan. Okey, baik. Sebelum kita habiskan sesi kita petang ni, ada apa-apa soalan tak yang siapa-siapa nak tanya?